Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat dan jemaah yang dikasihi, alhamdulillah, summa alhamdulillah, tama-tama dan selamanya puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini satu sifat mahmudah dipanggil, ya, sifat yang terpuji, sifat yang mulia, yang perlu ada dalam setiap diri orang mukmin. Perlu ada sifat syukur, ya. Kalau tak ada, kena usahakan ada, ya. Kenapa? Kerana Allah bagi tahu apa? Jika kamu syukur, aku akan tambah. Padahal kalau kita syukur Allah tak tambah pun tak apa, ya. Sebab Allah tak berhajat pada syukur kita pun. Betul. Allah nak bagi tahu kalau kamu buat, kamu yang untung. Allah tak untung apa pun, sebab Allah tak berhajat pun, ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, azida, Allah akan tambah, ya. Kalau sehat, syukur bertambah sehat, ya. Kalau rezeki, apa yang kita dapat, kita syukur, Allah tambah lagi, ya. Tapi kalau tak syukur apa yang ada, boleh jadi Allah tarik nanti nikmatnya, ya. Sebab semuanya Allah punya, Allah ada hak sepenuhnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, tak syukur, Allah kata azab Allah ni sangat pedih. Ada ancaman sikit, ya. Bagi orang tak syukur ni Allah ancam. Jadi ulama kata, kalau ada ancaman, bermakna syukur itu jadi wajib, ya. Bukan sunat muakkad, ya. Wajib syukur. Tak boleh tak syukur maknanya, ya. Jelas tu, ya. Syukur ni wajib. Sebab Allah ancam siapa tak syukur, azab. Jadi wajib bersyukur. Jadi pagi ni kita nak bercakap tentang syukur nikmat Ramadan, ya. Bagaimana kita nak melayani Ramadan dengan gaya orang bersyukur, ya. Bukan gaya bersahaja, ya. Ya. Ada orang datang Ramadan dia bersahaja aja. Macam gitulah dia, tak berubah apa pun. Amalnya macam gitu, tak berubah. Tak nak. Ini tak nampak gaya syukur, ya. Padahal kita minta nak jumpa Ramadan ni, bulan Rajab lagi dah minta. Betul? Wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Kan imam doa wa ballighna Ramadan, kita amin, ya. Itu bukti apa? Bukti Allah dah terima doa kita. Sampai kita pada Ramadan, Allah kabul doa kita tu. Jadi maknanya tuan-tuan ni, puan-puan, bukan orang biasa-biasa ni, luar biasa ni. Doanya makbul ni, ya. Perasan ke tak perasan ni doanya makbul ni? Allah sampaikan pada Ramadan tu, Allah terima doa kita, ya. Jadi apabila Allah dah terima doa kita, kita yang minta sendiri, dah sampai dah Ramadan. Bukan awal Ramadan, dah masuk akhir dah, ya. Bukan akhir saja, dah 10 akhir dah, ya. Tapi gayanya macam gaya orang biasa, ya. Itu tak mau yang tu. Dia orang bersyukur ni ada gayanya, ya. Bukti syukur tu kena tunjuk.
kena ada bukti gaya orang bersyukur tu kena ada. Ya. Syukur tak cukup dengan ucap alhamdulillah, tak cukup. Ya. Tidak memadai. Ya. Tapi kena zahirkan dengan perbuatan. Ya. Perbuatan orang bersyukur tu macam mana? Terutama nikmat Ramadan ini. Jadi untuk kita layan Ramadan cara yang Allah suka, cara yang Allah kehendaki, cara benar-benar orang bersyukur terhadap Ramadan ni, kita kena lihat orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ya. Orang yang berada di zaman Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman itu zaman aku, Nabi kata. Ya. Zaman Nabi itu, amalan ketika itu, di zaman itu, orang yang berada dengan Nabi bersama ketika itu adalah semuanya yang terbaik. Sebab Nabi kata sebaik-baik zaman tu zaman aku. Kalau nak tengok orang yang layan Ramadan paling terbaik, tengok zaman tu. Tengok Nabi dan sahabat macam mana dia layan Ramadan. Gaya macam kita ke ataupun tak sama? Kita kena lihat. Itu gaya orang benar-benar layan Ramadan. Ya, kita tengok Nabi dan sahabat. Mereka ni orang-orang yang ghairah. Ya, ghairah atau ghairah? Ghairah bukan benda, amal agama pun kena ada sifat ghairah. Ya. Begitu ghairah tentang kelebihan-kelebihan ini. Sahabat-sahabat Nabi ni kalau bercakap tentang kelebihan-kelebihan ni, lain macam sahabat Nabi. Ya, semangat dia. Sampaikan ada satu ketika itu, orang sahabat Nabi ni miskin-miskin. Bila orang-orang kaya boleh sedekah, dia tak boleh. Datang jumpa Nabi mengadu, wahai Rasulullah, kami tak ada apa-apa. Orang-orang kaya ni, mereka ibadat pun ibadat, tapi dapat sedekah lagi. Kami apa-apa tak ada. Kenapa dia mengadu macam itu? Sebab gairah nak sedekah juga, tapi tak ada benda. Nabi kata, dengar ni baik-baik. Kamu lepas setiap solat, kamu zikir. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kamu punya pahala nanti mengatasi orang kaya ni. Wah, gembiralah sahabat-sahabat yang miskin ni. Okey, baik. Mereka pun amal. Orang kaya pun dengar juga. Mereka pun amal juga. Sahabat ni jumpa Nabi lagi, wahai Rasulullah, orang kaya pun dah tahu dah amalan ni. Dia pun amal juga, wahai Rasulullah. Macam mana ni? Ya, Nabi kata, itu nikmat kelebihan Allah bagi pada mereka. Dia nak tunjukkan semangat. Ya, beramal tu gairah. Nak beramal. Ada sahabat Nabi di Masjid Nabawi mengajar doa masuk pasar. Ni hari-hari masuk pasar ni ya. Masuk NSK, masuk pasar apa. Tu kira pasar semua tu. NSK ke pasar juga tu. Pasar tertutup dia panggil. Ya. Jalan Pahit tu pasar terbuka. Jadi masuk pasar ni ada doa. Dah hafal ke belum? Ni kalau tak hafal ni hari ni jangan masuk ya pasar ya. Nabi ajar di Masjid Nabawi, siapa baca doa ini, insya-Allah di pasar ni tempat syaitan banyak sebenarnya. Betul tak? Maksudnya tempat yang tak berapa bagus istilahnya. Sebab Nabi kata apa? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang Allah suka tu masjid-masjid, rumah Allah. Wa abghadu biladi ilallah aswaquha. Nabi kata, tempat yang paling tak disukai pasar-pasar. Jadi jangan berlama di pasar. Jangan berlama tempat yang Allah tak berapa suka.
ya. Sekadar keperluan cepat-cepat keluar, ya. Bukan berlama-lama di pasar. Cuba tuan-tuan bayangkan, pasar yang Nabi cakap tu pasar zaman Nabi. Agak-agak yang jual di zaman Nabi tu orangnya macam mana agak-agak? Orangnya takwa-takwa, ya. Orangnya solat 5 waktu tak tinggal. Orangnya dalam keadaan suasana pasar dia berzikir. Suasana pasar di zaman Nabi itu lebih baik daripada masjid zaman kita. Namun demikian Nabi kata tetap pasar tak berapa elok. Cuba bayangkan, ya. Jadi Nabi ajar sahabat Nabi supaya apabila masuk pasar ni dengan baca doa ini, kamu tak terpedaya dengan suasana pasar tu. Sehingga kamu tak menjadi orang yang rosak masuk pasar. Ya. Apabila masuk pasar ni matanya, tuan-tuan tahulah masuk pasar macam mana, macam-macam nampak kan. Mata ni nak semua kalau boleh. Betul. Antara penyakit yang kena tu sebab tak baca doa. Ya. Jadi Nabi ajar sahabat masuk pasar. Doa. Ya. Doanya mudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Senang aja ya. Senang tak? Cuba ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Tambah tu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Ini kalau senang tak hafal juga. Ini tak tahu ya. Lepas ni baca amal ni. Sahabat Nabi, Nabi beritahu doa masuk pasar. Sahabat Nabi dengar. Duduk belakang. Sahabat Nabi duduk belakang sebab depan penuh. Duduk belakang. Sahabat Nabi dengar di belakang, Nabi baca doa. Ini, siapa baca doa ini, maka Allah akan beri kelebihan sekian-sekian. Sahabat Nabi tengah dalam majlis Nabi itu dia bangun. Keluar daripada masjid, pergi masuk pasar. Terus pergi. Ya, terus amal. Maknanya terus amal. Masuk pasar, masuk, baca doa, masuk, keluar, masuk masjid semula. Nak bagi tahu gairahnya. Nak beramal. Nabi bagi tahu terus amal. Ini tak ada tangguh-tangguh punya. Ini orang-orang betul-betul takwa macam gitu. Ya. Ini kita sekejap lagi keluar surau lupa dah. Ya. Okey ya, nanti kita niat amal insya-Allah ya. Doa masuk pasar. Kalau istrinya yang pergi seorang, pesan ni baca doa ni. Supaya nanti balik tak bawa barang banyak sangat. Ya. Jadi nak beritahu mereka ni bab amal ini begitu gairah. Sahabat ni, mereka ni ahli syurga ya. Tuan-tuan yakin tak sahabat Nabi ahli syurga? Ni kalau was-was ni imannya ni diragui ni. Sahabat Nabi SAW semuanya mereka ahli syurga. Ya. Allah SWT dah redha mereka dah. Masa hidup lagi Allah dah redha dah. Belum mati lagi. Tengah hidup macam kita hidup Allah dah redha dah. Ini hebat sahabat ni. Ya. Jadi orang-orang macam gini yang kita perlu lihat kehidupan mereka. Yang perlu kita contohi. Kalau nak berjaya dunia akhirat, tengok orang-orang ini. Bagaimana mereka menjalani Ramadan tu bagaimana. Ya. Nabi kata apa? Apabila Ramadan pergi, Nabi kata, satu musibah datang pada kita. Ya. Sahabat tak faham. Macam kita tak faham. Kok datang musibah pula. Alamak, lepas Ramadan Nabi ni musibah pula datang. Ya. Nabi kata apabila Ramadan pergi, musibah, satu musibah yang besar Nabi kata. Sahabat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan musibah ini? Nabi kata apa?
Sudah tidak ada lagi solat-solat sunat pahalanya fardu. Betul. Itu musibah. Ini orang yang faham nilai amal. Bagi mereka tu cukup musibah besar. Bagi kita okey, biasa je. Ya. Bagi orang yang faham betapa besarnya Ramadan ini, amalan digandakan. Dah tak ada dah. Ya. Masuk pagi raya takbir tu dah tak ada dah. Solat sunat dah jadi biasa dah. Dah tak ada ganda 70, tak ada dah. Ini musibah, betul-betul musibah. Amalan fardu digandakan 70 kali ganda dah tak ada dah. Itu betul-betul musibah sebenarnya. Jadi peluang yang ada baki ni, Ramadan ini, kita gunakan sepenuhnya sebaik mungkin, insya-Allah ya. Solat sunatnya makin banyak, bukan makin sikit ya. Makin akhir Ramadan ni solat sunat makin banyak. Boleh? Siang-siang ni nak solat sunat apa? Solat duha lah. Berapa rakaat? Berapa rakaat ni? 12 rakaat. Berapa? 12. Jangan 2 lagi. Kok nak akhir-akhir kok 2 lagi. Ini tak sungguh nampak ni. Ya. Makin akhir makin sungguh. Ya. Boleh? Hari ni. Cuti kan? Cabar ni. Mau cabar ni. Ya. 12 rakaat duha hari ni. Ya. Siapa nak buat ni? Angkat tangan ni. Wah, semua tak angkat tangan. Siapa buat nanti jumpa saya. Ya. Nak bagi hadiah. 12 rakaat duha. Bila lagi? Cuba cakap bila lagi agak-agak. Ini 12 rakaat ganda jadi pahala fardu pula tu. Kalau buat 2 rugi. Kalau boleh jangan, paling kurang adalah sekali dalam Ramadan kita duhanya 12 rakaat. Jangan sampai tak ada tu dalam senarai tu. Nanti malaikat tengok kok 2, 2, 2. Macam mana itu? Dah akhir Ramadan pun tak faham lagi. 2 juga. Tak faham tu namanya. Ya. Jadi makin semangat. Sebab itu di 10 akhir Ramadan apa Nabi buat? Iktikaf. Betul. Faham iktikaf? Iktikaf ni maksudnya apa ya? Bahasa mudah fahamnya apa? Iktikaf. Berlama-lama dalam masjid. Mudah faham ni? Berlama-lama dalam masjid. Kalau di mall tu boleh 2-3 jam. Takkan surau masjid setengah jam. Tak kena tu. Betul. Tempat yang Allah paling tak suka berjam-jam. Tempat yang Allah paling suka tak sampai sejam. Kan terbalik tu. Betul tak? Ni kena betulkan. Ni dunia dah terbalik orang kata. Memang betul terbalik. Fahaman kita pun jadi terbalik dah. Jadi maksud iktikaf itu berlama-lama di dalam masjid. Ya. Ni apa ni? Tempat ni. Masjid lah ini, betul. Kita ni ada masalah bahasa sikit lah kita ni. Ya. Nak cuba disyorkan Jabatan Agama lah. Supaya diselaraskan. Ya. Sebab orang awam jadi keliru. Ya. Dia confuse ni, masuk sini ini surau macam mana je. Iktikaf boleh ke tak? Pening kepala di situ je. Ya. Dia kalau dalam kitab dia sebut 2 je. Masjid A'zam dengan Musalla. 2 je. Asalnya ini je. Ya. Masjid A'zam ni apa? Satu tempat sembahyang yang didirikan di kawasan-kawasan penempatan. Ada penduduk di sekitarnya. Itu dipanggil Masjid A'zam. Jadi termasuklah ini. Ini dibina di tengah-tengah penempatan. Ya.
Yang kedua ni panggil apa tadi? Musalla. Musalla ni apa? Tu macam R&R tu. Tempat persinggahan-persinggahan. Tak ada penduduk di situ. Jadi kalau dua ni je, mudah faham. Betul? Ini ada surau, surau Jumaat, masjid. Lepas tu confuse. Ni surau boleh iktikaf ke tak? Jadi pening kepala kita. Jadi kita ambil yang ni mudah. Jadi kalau ambil yang ni, kategori tadi ni, surau Haji Maksum ni termasuk dalam Masjid A'zam. Ya. Boleh iktikaf, boleh niat iktikaf, tahiyatul masjid pun boleh. Ya. Ya. Jangan lari pergi Masjid Meru pula. Ya. Jadi iktikaf. Jadi 10 akhir Ramadan Nabi iktikaf. Iktikaf Nabi tu tak keluar dah. Yang kata Nabi iktikaf 10 akhir tu, dalam hadis kata ikat kain leh. Maknanya bersama dengan isteri 10 akhir tu tak ada dah. Ikat kain. Faham ikat kain? Maknanya di situ nak tunjuk apa? Sungguh. Betul-betul pulun dia panggil. Tak bagi can punya. Itu istilahnya. Iktikaf tu tak keluar terus. Berkampung dalam masjid istilahnya. Berkampung dalam masjid 10 hari. Pam. Tak ada keluar-keluar, tak ada. Nak pergi keluar, tak ada. Makan, sahur, buka, orang datang hantar. Ada yang bantu khidmat. Sampai ke tahap itu. Yang kata iktikaf tu begitu. Memang tak keluar betul. Keluarnya bila? Tu. Allahu Akbar Allah. Pagi raya baru keluar. Ini betul-betul Ramadan. Ya. Ini betul-betul gaya orang syukur nikmat Ramadan. Ya. Itu nak begitu. Jadi ulama kata kalau tak dapat macam gitu, paling kurang 10 akhir ni tak dapat siang, kita buat malam. Siang kalau tak dapat iktikaf, kita iktikaf malam. Bagi waktu tu bagi. Waktu di tangan kita ya. Kita yang pegang waktu tu. Kita nak letak mana kita boleh letak. Jangan salahkan siapa-siapa. Betul. Allah bagi amanah waktu tu. Siang pun di tangan kita, malam pun kita pegang waktu tu. Kamu nak letak diri kamu di mana? Boleh. Ya. Jadi ulama kata kalau tak dapat iktikaf siang, kita iktikaf malam. Tak dapat malam, kita iktikaf siang. Ya. Maknanya berlama-lama dalam masjid. Kenapa? Masjid ni dia ada suasana. Ya. Tahu penyanyi rock tak? Rock tahu. Rock kapak tahu ke rock kapak? Tu yang terpekik terlolong atas pentas tu. Tu rock kapak tu dia panggil. Penyanyi rock kapak tu kalau masuk masjid senyap dia. Betul? Senyap, jadi macam sufi. Kenapa? Suasana. Ya. Nampak? Masuk masjid automatik suasananya dia ada suasana tu. Panggil suasana malaikat. Ya. Orang macam mana pun zaman Nabi, perompak ke, pencuri ke, orang nak bunuh Nabi ke, masuk masjid semuanya taubat. Semuanya jadi baik. Ya. Yang keluar orang macam Abu Bakar As-Siddiq, Omar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, orang-orang hebat ni, semua keluar daripada masjid. Jadi orang hebat tu datang, produknya keluar daripada masjid. Ya. Masjid ni ada suasana. Pasal tu berlama-lama di tempat seperti ini penting. Bagus dan baik untuk kita. Tapi tak berapa doyan kita ni. Betul? Nak berlama buat apa ya? Duduk di masjid, tidur saja pun dengan niat iktikaf pun bagus. Daripada tidur di rumah. Betul? Tapi jangan masuk-masuk terus tidur. Maksudnya dah letih ibadat dah. Dah tak boleh buat apa dah. Dah tak tahan dah.
zikirnya dah, istighfarnya, selawatnya, Qurannya, solat sunatnya dah 12 rakaat duha dah selesai. Baru dah letih dah tidur. Ya, 10 akhir kita buat begitu insya-Allah ya. Banyak-banyak masa di masjid. Ada masa dah kita ni. Dengar khabar tahun ni kiamat, dengar khabar. Ada dengar? Ada kata tahun ni kiamat. Katanya ni gerhana 2 kali nanti. Katanya musim haji ni bai'ah Imam Mahdi dah katanya. Dengar khabar-khabar gitulah. Ya. Ya. Tahun ni tahun ganjil. Musim hajinya tahun ganjil 1445. Ya. Biasanya tahun-tahun ganjil ni ulama-ulama, wali-wali Allah ni tahun ganjil musim haji ni mereka turun kebiasaannya. Ya. Tapi itu tak kisah sangatlah. Berlaku ke tak berlaku tu nombor 2. Yang penting kamu tu macam mana. Kalau macam gitu juga tak guna. Kamu tahu pun tak jadi apa. Ya, yang penting kita punya iman kita, amal kita meningkat, berubah. Kiamat datang pun tak ada masalah punya. Saya dah ready dah. Ni kalau amalnya pimai-pimai tang tu. Ya. Tahun lepas pun macam gitu. Tahun ni pun lebih kurang aja. Pimai-pimai tang tu. Tahu pimai-pimai tang tu tak? Pimari macam tu juga tak berubah. Ya. Sembayang fardunya masbuk juga. Dah 20 tahun sembayang kok masbuk aja. Tu pimai-pimai tang tu lah, itu tak berubah. Betul? Solat subuhnya telajak aja. Ya. Ini tak ada perubahan. Qurannya tak sampai semuka baca. Ya. Ini benda-benda ni kita perlu ubah dan perbaiki. Ni akhir-akhir ni kita ambil peluang ya, nikmat yang besar Ramadan Allah beri pada kita. Kita insya-Allah kita iktikaf tu penting. 10 akhir ni ya. Kita banyakkan masa di masjid. Automatik hati kita ni ada Allah gerakkan untuk buat ibadat yang banyak kalau berada di masjid. Beza duduk rumah. Betul. Duduk masjid ni automatik kita nak beribadat. Ya. Jadi banyak masa di masjid insya-Allah. Tak dapat siang, malam, ya. Kita usahakan insya-Allah. Itu cara kita nak melayan Ramadan dengan cara yang Nabi SAW tunjukkan pada kita, ya. Nak buat macam Nabi tak mampu, tak keluar langsung tak mampu. Buat yang kita mampu, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, bagi tahu dengan Allah, ini saja saya mampu ya Allah. Terimalah ya Allah, ya. Kasihanilah saya ya Allah. Saya ni dah malas. Amalnya sikit-sikit, ya. Malas pula tu. Kalau pegang tasbih tu terjatuh tasbihnya, betul? Ya. Sembayang pun tersengguk-sengguk. Tapi nak masuk syurga Firdaus, kan? Mintanya syurga paling tinggi. Tapi amalnya kok macam gitu. Kesian saya ya Allah. Minta dengan Allah, ya. Jadi yang penting nanti di malam akhir, malam raya. Malam raya ni malam paling penting ya. Jangan terlepas tu malam itu Pak. Kalau hari 10 akhir pun tak dapat juga nak amal sungguh-sungguh. Ni malam akhir tu jangan sampai tak sungguh. Malam raya tu dia panggil malam Lailatul Jaizah. Malam anugerah. Nama pun malam anugerah. Besar maknanya. Ni siapa yang berpuasa sepanjang Ramadan ni, dia kena turun malam tu. Malam tu adalah malam anugerah bagi umat Muhammad yang berpuasa sepanjang Ramadan. Nak bagi hadiah besar. Hadiah besarnya apa? Kita kena lebih banyak ibadat digandakan malam tu. Ya, jangan terlepas. Dikhawatiri kalau malam raya itu, malam Lailatul Jaizah itu, kamu lalai malam itu, kamu lebih sikit ingat Allah, kamu tidak banyak ingat Allah, ibadat kamu lebih kurang malam itu,
dibimbangi Allah akan matikan hati kamu, ya, sepanjang tahun punya hati mati. Malam tu tak hidupkan, hati kamu jadi mati. Bila hati dah mati ni, malaikat Jibril turun nasihat pun tak masuk dah. Jangan kata ustaz, malaikat turun pun dah tak masuk kalau nasihat. Sebab hatinya dah mati. Jadi penting hidupkan hati kita dengan amal-amal di malam akhir, malam raya tu. Itu malam yang penting, ya. Jangan buat lebih kurang, jangan sibuk dengan benda yang tak berapa penting. Ya, sibukkan diri dengan Allah. Kita nak pergi mana cakap? Ni semua ni pakat nak pergi mana ni? Nak jumpa Allah lah, betul. Kampung kita kan sana semua. Nak balik sana semua kan? Ke nak duduk sini? Nak balik. Ya. Betul kampungnya sana? Bukan sini Satu dia panggil bijak sana. Bijak sana, bukan bijak sini. Betul? Bahasanya pun kata bijak sana. Betul? Bijak akhirat maknanya. Orang yang bijak tu duduk dunia, masih di dunia pikirnya dah sampai akhirat. Ini orang bijak. Wah. Macam sekarang punya zaman, orang bijak tu berada di 20-24, fikirnya dah sampai 20-30. Wah, ni orang bijak dia kata. Kan? Itu masih tak bijak lagi. Itu baru bijak sini tu. Tak sampai akhirat lagi tu, ya. Ni sahabat Nabi, Nabi SAW orang paling bijak sana. Ya, hidup dunia fikirnya dah akhirat dah. Lagi jauh. Betul? Itu baru bijak sana. Faham dah bijak sana? Satu ketika, ni kisah akhir ni dengar. Ibrahim Adham, satu orang soleh, ya. Satu gerombolan tentera datang di kampung itu, tanya pada dia, mana di tengah jalan jumpa Ibrahim Adham ni, rombongan tentera ni. Dia tanya, di manakah kampung sekian-sekian? Oh, kata Ibrahim Adham, saya tahu tu. Mari ikut saya. Pergi bawa tentera ni, ikut bawa pergi kubur. Inilah kampung yang kamu nak pergi ni. Marah tentera tu, pukul dia. Pak pukul dia. Dia tak tahu ni wali Allah yang dia pukul ni. Ya. Lepas kena pukul, dia pun terangkan, kata dia. Inilah kampung sebenar, kata dia. Kamu lihatlah, penduduknya semakin ramai. Kampung bandar yang kamu nak pergi itu penduduknya semakin kurang. Ini makin bertambah, hari-hari bertambah. Inilah kampung, itu bukan kampung. Ya. Insaf si tentera tu, taubat dia. Ya. Jadi orang soleh juga tentera tu, mendengar nasihat. Jadi kampung kita ni akhirat, ya. Dunia ni tempat persinggahan, ya. Jadi alangkah tidak bijaknya kalau di dunia yang sementara ini kita istilahnya sibuk membina benda yang tak penting, ya. Padahal kita nak balik kampung kita ni. Ibarat kata orang singgah R&R, ya. Dia buat cantik-cantik rumah di tepi R&R tu. Orang kata ni orang gila ni, bukan orang bijak ni. Dia nak jalan balik kampung, tapi tengah-tengah jalan tu dia bawa barangnya semua situ, rumah besar-besar buat tepi jalan, ya. Padahal tempat singgah aja, ya. Jadi kalau kita faham kehidupan dunia ini, kita buat persiapan sama-sama, insya-Allah, ya. Dah tak ada masa dah kita ni sebenarnya, ya. Dah singkat sangat dah. Umur dunia ni dah terlalu singkat dah. Satu, dunia tu singkat. Kedua, kita pun dah singkat dah, ya. Tak tahu bila, ya. Jangan kata muda lama lagi mati, ya. Tak tentu, ya. Jadi yang penting persiapan kita bagaimana, ya. Bukan saja Ramadan, moga-moga Ramadan ni jadi satu tarbiyah untuk kita. Kalau besok lepas Ramadan pun kita bertambah baik, ya. La'allakum tattaqun, makin takwa, ya.
Takwa ni apa? Jaga perintah Allah, taat perintah Allah. Ini orang takwa. Banyak amal solehnya. Ini orang takwa. Ya. Boleh ya, insya-Allah ya. Ha, sama-sama kita doa supaya Allah terima semua amalan kita. Allah bagi kita kekuatan untuk istiqamah sehingga akhir Ramadan dan seterusnya. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita muzakarahkan pagi ini Allah beri kita taufik untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Kita doa sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. وارزقنا ليلة القدر. وارزقنا ليلة القدر. وارزقنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.